Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu bapa yang dirahmati Allah semua, Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada hari ini kita sama-sama dapat berjumpa walaupun hanya di alam maya. Di kesempatan ni saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang telah banyak membantu sekolah, membantu anak-anak dalam menjalankan PDPR. Semoga Allah membalas sebaik ibu bapa semua. PDPR datang lagi. Ramai di antara kita yang merasa begitu tertekan. Anak-anak belajar di rumah. Kita menjangkakan sekolah akan dibuka, tapi takdir Allah siapa yang tahu. Kes di luar semakin meningkat. Anak-anak tidak dapat meneruskan pembelajaran secara bersemuka. Tiada siapa yang menginginkan keadaan itu berlaku, baik di pihak ibu bapa, murid-murid maupun guru-guru. Terus terang, saya katakan bahawa PDPR bersemuka jauh lebih baik dan bersempurna berbanding PDPR di rumah. Okey, kepada ibu bapa, ya, sedikit sebanyak PDPR ini sebenarnya mendatangkan kesan yang begitu mendalam pada diri masing-masing, terutama dari segi emosi, ya. Kepada ibu bapa, grup kelas telah pihak sekolah tubuhkan, begitu juga dengan grup Telegram. Itu ialah salah satu medium yang kami gunakan untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran kepada anak-anak. Apa yang saya ingin pesan kepada ibu bapa, jangan terlalu stres. Ikutlah jadual yang telah diberi kepada anak-anak. Ya, pastikan anak-anak bangun awal, mandi dan buat kesediaan secukupnya sebagaimana hari-hari persekolahan biasa. Pastikan anak-anak mempunyai ruang belajar yang selesa, sudah bersarapan kerana PDPR bermula seawal 7.45 pagi dan juga berakhir pada pukul 1.35 dan hari Jumaat pada pukul 12.05. Jadual itu diatur bersesuaian dengan Kementerian Pelajaran yang menginginkan murid-murid tidak tertinggal dan memenuhi SPI, bermaksud memenuhi surat berkeliling, di mana masa jam kredit anak kita tidak terabai. Ya, contohnya satu minggu saya bagi contoh bahasa Melayu. Contohnya tahap 2 ada 10 waktu. Guru-guru dikehendaki mengajar dalam masa 10 waktu. Walau bagaimanapun, diingatkan kepada anak-anak dan juga ibu bapa, pembelajaran ini tidaklah sama seperti di kelas, ya, dan ada kerja-kerja yang guru beri hari itu serupa dengan semalam supaya murid-murid dapat menyiapkan tugasan. Dan kepada ibu bapa adalah diingatkan, ya, supaya tidak mengharapkan kesempurnaan untuk kerja anak-anak. Dan kerana anak-anak ini mempunyai keunikannya yang tersendiri, ada kelebihan masing-masing, ya. Dan saya pohon kepada ibu bapa, jangan bantu anak-anak menulis kerja yang sepatutnya mereka buat. Biarlah mereka menulis sendiri, kerana kesalahan yang mereka lakukan itu akan menjadikan mereka lebih matang, ya. Dan
Juga mereka boleh merujuk kepada kepada guru-guru jika mereka tidak faham. Ada di antara guru yang menghantar YouTube, ya. Cuba fahamkan daripada YouTube itu, dan jika tidak faham juga, anak-anak boleh PM guru tersebut, ya. Tetapi adalah dilarang sama sekali untuk ibu bapa yang membuat kerja anak-anak. Kalau tuan-puan yang buat, bermakna tidak ada kemahiran yang murid-murid akan dapat daripada pembelajaran hari itu, ya. Dan juga saya berharap kepada semua ibu bapa, ya, kalau kata anak-anak itu tidak dapat menyiapkan tugasan dengan sempurna, contohnya bahasa Inggeris, sebutannya tidak berapa betul, biarkan sahaja, hantarlah seadanya. Dan untuk pengetahuan ibu bapa semua, mulai minggu hadapan, ya, guru-guru akan merekodkan yang pertama kehadiran semasa, dan juga rekod kedua ialah penghantaran kerja, penglibatan murid-murid dalam PDPR. Kami diberi masa untuk 2 minggu merekodkannya, ya, penglibatan murid. Jika murid-murid tidak dapat hantar dalam masa minggu itu, murid-murid boleh hantar dalam masa 2 minggu. Maknanya kerja hari ini boleh hantar hari Sabtu atau hari Ahad minggu ni ataupun minggu depan. Jadi kami masih boleh terima, dan cuma diingatkan kepada anak-anak, cuba jangan menangguhkan kerja. Okey, untuk mata pelajaran elektif, contohnya pendidikan seni, muzik ataupun mata pelajaran bukan keras, berilah ruang kepada anak-anak buat. Tak cantik pun tak apa, ya. Dan untuk pengetahuan ibu bapa, saya lebih suka bersikap terus terang. Kita ada 12 mata pelajaran. Jika ditakdirkan, ya, anak-anak tidak dapat menyiapkan tugasan oleh kekangan, contohnya gadget, internet, ibu bapa bekerja, sekurang-kurangnya tuan-puan dapat menghantar satu tugasan untuk salah satu mata pelajaran pun tak apa. Ia dikira anak tuan-puan tidak cicir daripada PDPR, ya. Jadi ibu bapa jangan risau. Untuk ibu bapa yang bekerja, buatlah semampunya, ya. Jangan paksa diri. Kalau anak-anak tak boleh buat, tuan-puan jangan nak pening cari search sana search sini untuk cari jawapan. Tak buat, tak boleh nak buat, tak apa, hantar yang semampunya. Contohnya kalau ada 5 soalan, anak-anak kita boleh buat 1, hantar 1 saja. Yang lainnya boleh abaikan. Kalau contohnya tak pandai buat karangan, ya, boleh search daripada internet, ya, bagaimana ingin membuat karangan. Kerana menyalin itu juga satu pembelajaran. Okey, saya rasa penerangan saya begitu jelas untuk ibu bapa. Saya pohon jangan terlalu stres, sebab guru-guru juga ada anak. Guru-guru juga faham bagaimana keadaan ibu bapa, bagaimana mereka, kerana mereka juga ibu bapa. Saya juga mempunyai anak yang masih belajar, dan saya amat memahami keadaan tuan-puan sekalian, ya. Jadi buatlah semampunya, ya. Kalau tak ada akses internet, bila pembelajaran bersemuka, boleh buat secara offline. Kerana guru-guru menghantar arahan dalam 2 versi. Yang pertama secara online dan juga secara offline. Yang penting, bila sahaja waktu pembelajaran dan pembelajaran bermula, pastikan anak-anak menandatangani kehadiran itu, tanda kehadiran
pada hari itu untuk kerja boleh ditangguhkan, sama ada malam nanti ke nak buat, esok nak buat, bila-bila free boleh nak buat. Tapi cuma ada apa yang diharapkan, ibu bapa dapat memantau pembelajaran anak. Saya rasa tuan-puan telah begitu faham apa yang saya ingin sampaikan. Hasrat saya anak sekolah, dan insya-Allah untuk mata pelajaran yang tertinggal kami akan ulang waktu bersemuka nanti. Dan juga kepada anak-anak, pastikan mereka berada dalam keadaan yang sihat, duduk di rumah, keluar bila perlu, kerana kes di tempat kita semakin meningkat. Sebelum saya mundur diri, saya mohon kemaafan jika ada apa-apa yang saya sampaikan menyinggung perasaan tuan-puan, atau ada yang tuan-puan rasa macam ada yang tak kena. Saya mohon kemaafan. Dan juga jika ada yang tidak faham, boleh bertanya dari semasa ke semasa. Boleh saja PM saya ataupun PM guru-guru. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.